Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dah sama balik kitab kita ni, koleksi hadis-hadis hukum 1, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqina. Koleksi hadis-hadis hukum. Satu oleh Kiai Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Kita masih bab ke-9, perkara yang membatalkan wuduk dan hal yang menghendaki wuduk. Kita masuk dalam masalah ke-129. Masalah ke-129. Berwuduk untuk solat dan tawaf. Berwuduk untuk solat dan tawaf. Hadis ke-252. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Rahul jamaah. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Allah tiada menerima solat yang dilakukan dengan tiada suci, dan Allah tidak menerima suatu sedekah yang dilakukan dengan wang yang diperoleh dari jalan khianat dalam rampasan perang. Ghulul. Hadirat jemaah. Jadi Allah tak terima solat kalau tak suci, tak ada wuduk kan, dan Allah tak terima sedekah kalau harta tak molek, harta rampasan perang. Hadis ke-253, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamat tawafu bil baiti salatun fa idza tuftum faqillul kalam. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Hadis ke-253 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tawaf itu mengenai Kaabah sama seperti salat. Maka apabila kamu bertawaf, hendaklah kamu mengurangi pembicaraannya. Kena kurang cakap buah lah. Hadis Ahmad dan An-Nasa'i. Jadi hadis ni tawaf macam solat, kurang ke perbicaraan. Ada dua yang boleh berbicara dah, tak tahulah. Sini sebut kurang ke perbicaraan. Okey, hadis perbahasan pertama, hadis ke-252 tadi diriwayatkan oleh jemaah selain Bukhari. Jemaah ni itulah kitab-kitab utama hadis. Bukhari Muslim tak lah. Biasanya Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban yang akan masuk dalam tu lah. Dia ada 5 kitab lah. Dia semua sekali kalau kira orang jemaah ni dah. Khamsah 5 perkara dah. Jemaah ni semua sekali kecuali dah. Selain Bukhari kata. Hadis ni kuat lah. Hadis ke-203 murad disahihkan oleh Ibn Sakan, Ibn Khuzabah dan Ibn Hibban. Hadis ini menyatakan bahawa tawaf dikerjakan dengan berwuduk seperti berwuduk untuk solat. Matlamat je. Tawaf itu seperti solat tu, maksudnya untuk kena ada wuduk lah. Untuk kena ada wuduk ya. Okey, perbahasan kedua, kata Al-Qadi Iyad, para ulama berselisih pendapat tentang bersih faham tentang waktu mulai wuduk itu difardukan. Menurut pendapat Ibnul Jaham Al-Maliki, wuduk di permulaan Islam dipandang suatu sunat sajalah. Mula-mula tu sunat. Kemudian di ketika turunnya ayat tamu, barulah wuduk itu difardukan. Itu pendapat Ibn Jaham Al-Maliki. Katalah Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, sebahagian ulama mengatakan bahawa wuduk itu ambil sembahyang itu difardukan di Madinah. Menurut pendidikan Ibn Abdul Bar, bahawa mandi janabah telah difardukan atas Nabi sewaktu beliau masih di Mekah lagi. Itu kata Ibn Abdul Bar. Sebagaimana difardukan solat di Mekah lagi dah. Dan Nabi tidak pernah solat tanpa wuduk. Jadi wuduk ni di Mekah lagi. Para ulama juga berselisih faham apakah wuduk itu difardukan atas tiap-tiap orang yang hendak solat walaupun tidak berhadas, ataukah hanya difardukan atas orang-orang yang berhadas saja. Nak solat, kalau nak solat, setiap waktu nak solat kena ambil sembahyang, ataupun ketika berhadas saja. Berhadas ni sebelum tu ada wuduk, tak payah ambil sembahyang, gitulah. Segolongan salah berpendapat bahawa wuduk itu difardukan atas setiap orang yang hendak solat. Nak solat, wajib lah. Kata segolongan lain, di permulaan Islam memang demikian, kemudian dimansuhkan. Dan kata segolongan lain, perintah wuduk untuk tiap-tiap solat adalah perintah sunat sajalah. Jadi perintah wajib adalah ulama ataupun hanya faham tiap-tiap waktu kena ambil sembahyang, wajib lah. Kata segolongan lain, perintah wuduk untuk tiap solat adalah perintah sunat. Kata segolongan ulama lain, wuduk hanya disyariatkan untuk orang yang berhadas saja. Hanya kita disukai perbaharunya untuk tiap solat. Jadi untuk tiap waktu solat tu sunat. Bukannya wajib. Kata An-Nawawi menurut Hikayat Al-Qadi,
Pendapat yang terakhir difatwakan oleh segenap ahli fatwa dan tidak ada perselisihan lagi di antara mereka selepas itu. Jadi soalan sepakat lepas-lepas tu bahawa wuduk ni berhadas saja wuduk. Selagi tak ketuk, tak batal wuduk, semayalah lebih waktu lain pun, waktu zuhur, asar, maghrib, kalau selagi tak ketuk, tak batal semaya, boleh semaya dah. Tapi afdalnya sunat disukai saja dia ambil semaya pula setelah masuk waktu yang baru. Gitulah. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari juga berpendapat sedemikian. Para ulama berselisih faham tentang wuduk untuk tawaf. Kata Malik Asy-Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal, suci dari hadas syarat sahnya tawaf. Jadi Malik, mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad, jumhur ulama dah. Syarat sah tawaf tu kena ada wuduk. Dalam pada itu ada juga diriwayatkan dari Ahmad bahawa suci dari hadas bukanlah syarat sah tawaf tu tak. Maka apabila seorang bertawaf, tawaf ziarah dengan tiada suci, hendaklah dia mengulangi tawafnya selama mana ia masih berada di Mekah. Jika telah kembali ke kampungnya, hendaklah ia ganti dengan sembelihan sahaja. Itu pendapat sebahagian dari riwayat dari Imam Ahmad. Kata Abu Hanifah, suci dari hadas dan najasah itu bukan syarat sah tawaf. Para pengikutnya ada yang mewajibkannya dan ada yang hanya menyunatkannya sahaja. Kata Ibn Hazm, mentawafi Ka'bah boleh dengan tidak suci. Tawaf itu hanya ditegah atas orang yang sedang haid saja. Itu pendapat Ibn Hazm. Itu perbahasan dia lah. Perbahasan ketiga, poin ketiga, menurut lahir berapa hadis, memanglah wuduk itu difardukan atas orang yang berhadas yang hendak solat. Hal ini ditegaskan oleh perbuatan Nabi sendiri. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Buraidah bahawa Nabi SAW berwuduk untuk tiap-tiap solat. Pada Fathul Makkah, masa buka Makkah lah, orang kafir Quraisy kalah di tangan Nabi SAW. Pada Fathul Makkah, pembukaan Makkah, bila solat, berapa solat dengan satu wuduk saja. Jadi tidak setiap kali wuduk lah. Tidak setiap kali waktu solat. Kerana itu Umar bertanya, ya Rasulullah, saya lihat Tuhan kerjakan pekerjaan yang belum pernah Tuhan kerjakan selama ini. Nabi menjawab, sengaja saya lakukan yang sedemikian. Nabi sengaja buat. Nak mengatakan, boleh. Boleh kita ambil wuduk sekali untuk berapa waktu solat lah. Tapi lebih baiklah, kerap juga Nabi ambil wuduk setiap kali waktu solat lah. Sebab itu tak sunat lah. Hal ini menyatakan bahawa kita boleh mengerjakan berapa solat dengan satu wuduk saja. Dapat pula diperhatikan hadis diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Musnad Ad-Darimi bahawa Nabi SAW bersabda bahawa wuduk itu hanya kerana datang hadas. Maka tegaslah bahawa suci itu bukanlah syarat sah tawaf. Istimewa dalam sanad hadis tawaf yang di atas ini terdapat seorang yang dhaif menurut pendapat Ibn Mu'in, iaitu Atta' bin Musa'ib. Jadi dia kata bukan syarat sah tawaf, mengikut syekh ni lah. Tak apalah, kita kira ambil majoriti lah, majoriti ulama. Maliki, Syafi'i dan Ahmad Hanbal kata rukun, syarat sah tawaf lah. Rujak Al-Muntaqah jilid 1 muka 126 hingga 107, Naulul Athar jilid 1 muka 256 hingga 261, Al-Mughni Ibn Qudamah. Al-Mughni Ibn Qudamah jilid 1 muka 290, Asy-Syarhul Kabir jilid 3 muka 308, Al-Muhalla Ibn Hazm jilid 8 muka 180, Ar-Rawdatun Nadiyah jilid 1 muka 203. Okey, masalah seterusnya, masalah ke 130, berwuduk untuk pegang Al-Quran. Wajib ke sunat ke? Dah. Hadis ke-254, An Amr bin Hazm radhiyallahu anhu. Qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman kitaban wa kana fihi la yamassul Qur'an illa tahirun. Rawahul Athram wa Daraqutni. Hadis ke-254 dari Amr bin Hazm radhiyallahu menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada penduduk Yaman. Di dalam suratnya terdapat perkataan Al-Quran tiada boleh disentuh selain oleh orang yang suci. Hadis Al-Athram dan Ad-Daraqutni. Okey, hadis ke-254 ini poin pertama dah. Hadis ke-254 ini diriwayatkan oleh Athram dan Ad-Daraqutni dari Amir bin Hazm, dari ayahnya, dari datuknya. Hadis ini diperselisihkan oleh para muhaddisin. Kata Abu Daud, saya tidak akan meriwayatkan hadis ini. Dhaif lah, tak boleh pakai dah. Kata Ibn Hazm, surat yang terdapat pada Amir bin Hazm itu tidak boleh jadikan hujah. Walaupun sahih lah tak. Demikian pula Ahmad bahawa beliau berkata seharap hadis ini sahih. Segala ahli hadis mensahihkan hadis ini mengingatkan kemasyhurannya, bukan mengingat sanadnya. Bukan sanadnya. Abu Ishbah dalam Syarah At-Taqib menegaskan kesahihan sanad hadis ini. Hadis ini menyatakan bahawasanya mushaf hanya boleh disentuh oleh orang yang tidak berhadas.
perbahasan kedua dah. Kata Ibn Qudamah, mushaf tidak boleh disentuh atau dipegang melainkan oleh orang yang suci dari kedua-dua hadas. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibn Umar, Al-Hasan, As-Basri, Atta, Taus, Asy-Sya'bi dan Al-Qasim bin Ibn Muhammad. Dan ini pula pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan pengikut-pengikut Abu Hanifah. Daud membolehkannya dah. Boleh pergi satu kali tak? Boleh sentuh mushaf tanpa wuduk. Ibn Abbas, Ad-Dhahak, Zaid bin Ali dan Daud berpendapat bahawa orang yang berhadas kecil boleh menyentuh mushaf. Ada besarnya tak boleh. Jadi Ibn Abbas ni banyak mazhab Syafi'i pakai. Tapi bab satu Quran tak pakai. Dia pakai Ibn Umar dah. Jadi pendapat Ibn Abbas, Dhahak ke apa ni, dia kata ada besar je tak boleh, ada kecil boleh sentuh Quran dah. Kata An-Nawawi, menurut mazhab kami mushaf harus disentuh dan dibawa oleh orang berhadas. Bukan sentuh saja, bawa pun tak boleh. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Malik dan jumhur ulama. Tapi mazhab Hambali dia kata boleh sentuh je tak boleh. Tak tanggung bawa ke apa boleh nak. Diriwayatkan dalam Hakam dari Hamad dan Daud boleh menyentuh dan membawa Quran boleh. An-Nawawi berkata orang yang berhadas atau berjunub boleh menulis mushaf. Asal saja tulis itu tidak dipegangnya dan tidak dibawanya. Tulis pun boleh, sentuh je tak boleh. Dan bila tulis Al-Quran mushaf di suatu kepingan papan, kepingan itu hukumnya sebagaimana mushaf Quran juga. Walaupun tidak sepenuh Quran dah, tapi sebahagian daripada ayat Quran pun dikira ayat Quran dah. Berapa ayat tulis pun ada dah. Dikira tulis sentuh dah. Kata Al-Qadhi Husain, dimakruhkan bagi orang berhadas melekatkan jimat di bahagian badannya. Maksudnya Quran yang tulis dan diikat pada badannya, bubuh jimat tu tak molek. Bubuh tangkar, buat tangkar dah. Makruh. Bukan haram tu dah makruh. Tak molek juga lah mana pun dah. Kita tak Quran pasal nak hormat dia. Tak tubuh kita ni kotor lah, gapo lah, tiba-tiba dan hadas lah, ada kecil, ada besar lah. Jadi, tetap makruh. Perbahasan ketiga, walaupun hadis yang di atas dipandang sahih, namun tak dapat juga kita jadikan alasan untuk menidak bolehkan orang berhadas menyentuh Quran mushafnya. Kalau betul hadis tu sahih setara mana pun, belum tentu sampai tahap haram sentuh dah. Kerana pertama, perkataan suci di sini adalah kata yang punya beberapa erti. Antara lain yang erti yang suci dari syirik. Selagi tak beriman tak masuk sini, barulah kotor dah, syirik. Yang kedua, yang suci dari hadas besar. Yang ketiga, yang suci dari hadas kecil. Dan yang keempat, yang suci dari najasah najis. Mana satu dah. Di sini kita tidak dapat menunjukkan pada suatu makna tertentu sebut atau semua sekali sebelum ada keterangan yang tunjukkan baginya. Jelas, suci yang mana dah, tak boleh. Adakah dia ada najis di pakaian dia dah? Bukan satu Quran tak? Di pakaian dia ada najis tak boleh pegang. Di sini kita dapat menunjukkan pada suatu makna tersebut sebelum ada keterangan yang tunjukkan baginya. Menurut keadaan usul, tiap-tiap lafaz musyarak yang banyak maknanya tak dapat boleh dimaknakan dengan seluruh maknanya. Untuk menentukan makna yang dipakai haruslah punya dalil tertentu. Maka menentukan yang suci di sini dengan yang suci dari hadas perlu kepada keterangan yang jelas. Itu perbahasan lah. Okey, B, perbahasan yang kedua. Orang mukmin walaupun ia sedang berhadas atau yang sedang berjanabah, zatnya, tubuh badannya tetap tidak najis. Dan jika dimasukkan tidak boleh dipegang oleh orang yang musyrik, maka berita sahih dari Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahawa beliau mengirim surat kepada Hercules yang dalamnya terdapat ayat Quran. Bukhari pun berhujah dengan ini lah. Iaitu orang kafir pun ayat Quran, orang kafir boleh pegang surat tu. Yang ada ayat Quran, banyak ayat Quran juga. Orang Islam lagi lah boleh. Gitu keadaannya. Yang ke-C, sebagaimana pengertian hadis ini, demikian pula lah pengertian ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah disentuh akan dia melainkan orang yang disucikan. Mutahharun ni yang disucikan. Bukan dia suci dia sendiri, maksudnya memang disucikan. Orang yang disuci itu boleh diertikan malaikat. Boleh pula orang yang telah bersih dari hadas, najasah dan syirik. Tak ada keterangan untuk menunjuk kepada suatu makna, tapi ada keterangan menunjukkan malaikat. Ada. Mutahharun tu ada keterangan dalil hadis ke sokong. Tapi manusia tak ada sokongan. Antara itu kita berfaham bahawa dimaksud dengan Tuhan disentuh akan dia melainkan orang yang disucikan, bahawa Al-Quran itu tidak difahamkan isinya selain oleh orang yang telah suci bersih jiwanya. Boleh juga ya. Bukan bersih zahir, bersih hati dia, boleh faham Quran. Demikianlah kami memaknakan ini, kata dah. Tegasnya menurut pendapat kami,
Tiadalah difahamkan dari ayat maupun hadis ini bahawa orang berhadas tidak boleh menyentuh Al-Quran sama sekali. Demikianlah pembicaraan kami sekiranya hadis ini dipandang sahih, padahal telah nyata bahawa hadis ini dipersisihkan oleh para ulama hadisnya. Jadi ulama hadis masih khilaf. Nak kata sahih, ada kata tak sahih. Makna dia pula ada kata tak jelas ni. Ada pula yang lebih kuat. Ada yang Sahih Bukhari tu, dia katanya Hercules pun boleh. Orang kafir pada masa tu pun boleh pegang mushaf macam mushaf lah. Sebahagian banyak ayat Quran dalam surat. Dia dihantar kepada Hercules. Jadi orang Islam lagi lah. Takkanlah orang kafir boleh, kita Islam tak boleh. Jadi itu perbahasan. Jadi secara umumnya Syekh ni terima. Kian ni terima. Sunat lah, tidak sampai tahap wajib ambil semayang untuk terutama sekali ada kecil. Ada besar tu lagi tetap lah. Ada kecil ni sekadar sunat untuk berwuduk lah. Itu pendapat dia lah. Dan tidak nafikan majoriti ulama ramai kata walaupun ada kecil pun wajib dah untuk berwuduk supaya boleh pegang Quran. Wallahu a'lam lah. Itu perbahasan. Okay, masalah ke-131 berwuduk sesudah makan daging unta. Hadis ke-255 an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tawadda'u min luhumil ghanam qala in syi'ta tawadda'a wa in syi'ta fala tatawadda' qala ana tawadda'u min luhumil ibil qala na'am tawadda' min luhumil ibil qala usalli fi marabidil ghanam qala na'am qala usalli fi mubarakil ibil qala la rawahu Ahmad wa Muslim. Hadis ke-255 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ujarnya, apakah kami berwuduk kerana makan daging kambing? Rasulullah SAW menjawab, jika engkau suka boleh, jika tidak boleh juga dah. Nak ambil semuanya pun tak apa, lepas makan kambing tak makan pun tak apa dah. Orang itu bertanya lagi, apakah kami mengambil wuduk kerana memakan daging unta? Rasulullah SAW menjawab, berwuduklah dari kerana memakan daging unta. Orang itu bertanya, bolehkah kami salat di kandang-kandang kambing? Rasulullah menjawab, boleh. Kemudian orang itu bertanya lagi, bolehkah saya salat di kandang-kandang unta? Rasulullah menjawab, tidak bolehlah salat di kandang unta. Hadis Ahmad dan Muslim. Sebab apa? Ada ulama bahas najis ni. Ada kata unta, maksudnya wallahu a'lam. Kita baca ni. Hadis ke-205 ini menyatakan bahawa kita disuruh berwuduk lagi sudah makan daging unta dan tidak disuruh berwuduk lagi sudah makan daging kambing dan lain-lainnya. Okey, itu poin pertama. Poin kedua kata Nawawi, pendapat ulama tentang makan daging unta berbeza-beza pendapat lah. Kebanyakan mereka menetapkan bahawa makan daging unta tidaklah membatalkan wuduk, majoritinya. Di antara yang berpendapat demikian ialah Khulafa' Rasyidin, Ibn Mas'ud, Ubay, Ibn Ka'ab, Ibn Abbas, Abu Darda, Abu Talha, Amir bin Rabi'ah, Abu Umamah dan sebagian besar para tabi'in, ramai lah majoritinya. Di antara mujahidin yang berpendapat sedemikian ialah Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Yang kata kalau makan daging unta tidak wajib ambil semua ini. Nyamanlah. Ahmad, Ishaq bin Nuraih, Yahya Ibn Munzir dan Ibn Khuzamah menetapkan bahawa makan daging unta membatalkan wuduk. Nabi suruh ambil semua batal wuduk. Apa ini? Hadis ni kuat juga. Muslim ni lah. Bukan main-main lah. Pendapat ini dipilih oleh Bahaqi dari ulama Syafi'iyah. Imam Bahaqi ni ulama usaha Syafi'i pendukung apa? Pembela mazhab Syafi'i lah. Buat hadis. Dia kumpul hadis-hadis hujah mazhab Syafi'i. Tapi dalam bab ni yang kata terima dah. Dalam bab ni dia kata kena jugalah. Dia kena ambil semuanya, wajib ambil semuanya. Kata Al-Bahaqi, semua ahli hadis setuju dengan pendapat Ahmad dalam masalah ini. Ahli hadis kata kuat hadis ni. Tak boleh tolak. Sahih. Kita nak pakai Imam Syafi'i macam mana dia? Dia pembela mazhab Syafi'i. Tapi dalam bab ni tak boleh bela mazhab Syafi'i. Dan majoriti ulama pun tak boleh bela dah. Kerana bertentangan dengan hadis seterang-terang hadis. Bagi dia kata kena tu lah, kena ambil semuanya, wajib ambil semuanya kena makan daging unta. An-Nawawi berkata pula menurut dalil mazhab Ahmad lah yang terkuat dalam masalah ini walaupun jumhur ulama menyalahinya. Dah Imam Nawawi pun sokong dah ikut dalil terang-terang ni nak kena ambil lah, kata dah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, oleh kerana binatang unta mempunyai syaitan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, dapat ingatkan kita berwuduk sudah makan daging unta.
Okey. Oleh kerana binatang unta punya isiatan tidak sukai oleh Allah dan Rasulnya, diperingatkan kita berwuduk sedang makan daging unta dah. Mengingatkan bahawa para khulafat tidak mewajibkan wuduk sesudah memakan daging unta, maka kami berpendapat bahawa perintah yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah perintah sunat saja. Jadi sahabat-sahabat besar ni, khulafat Rasyidin ni, dia kata tak wajib kan, maksudnya nak kefahaman mereka ni orang yang rapat dengan Rasul lah, hidup bersama Rasul lah. Dia faham arahan Nabi tu nah. Pemahaman sahabat ni besar berbanding pemahaman orang selepas sahabat. Jadi sebaiknya kita berwuduk sedang makan daging unta. Daripada itu zahir hadis terang mewajibkannya, maka untuk ihtiyat berhati-hati janganlah diabaikan. Jangan kita abai ambil wuduk kerana makan daging unta. Rujuk Al-Muntaqa di 1 musuh 8, Ta'liq Al-Muntaqa di 1 musuh 9, Al-Athar di 1 musuh 22 hingga 24, Al-Muhalla Ibn Hazm di 1 musuh 23, Al-Mughni di 1 musuh 29, Al-Majmu' Syarh Mazhab di 2 musuh 56 hingga 60. Jadi kita jangan tolak hadis, jangan tolak mazhab ni. Terutama mazhab sahabat lah. Mazhab sahabat besar lagi dia mazhab 4 mazhab ni. Kefahaman Khulafat Rasyidin ni dia kata wajib ambil wuduk makan daging unta tu. Kita jangan kata sahabat tolak hadis. Dia faham hadis ni pasal dia hidup di zaman dia tahu cara Nabi perintah tu wajib tak wajib pasal dia hidup di zaman bersama-sama Nabi. Jadi kata secara umumnya kita kena kira pendapat bermakna tidak wajib lah ambil wuduk ketika makan daging unta. Tak wajib pun kita ni sebagai orang yang cinta ke Rasul tak wajib pun kena ambil juga wuduk lah sebagai ihtiyat berhati dan kerana hadis. Tak anggap wajib bukan bermakna kita abaikan ambil wuduk setelah makan daging unta ni. Kena faham kaedah ni. Nah, ini faham. Jangan kita ambil pendapat tu sehingga jauh daripada hadis. Tak kita tengok-tengok tak boleh kata wajib. Tak boleh kata wajib pun kena buat lah. Ni macam kita semuanya sutrah dinding perhadan di masjid ke apa dah. Kadang-kadang meremehkan, nampak meremehkan. Kalau tak boleh tetap pun dah. Kalau tak ada tempat dinding mana tak ada lah. Ni tidak nampak sangat pisah sengaja. Tiang duduk sini, dinding sini, dia semaya dah alik. Tidak mengadap dinding tiang lah. Dia semaya depan orang lalang-lalang. Ni masalah lah. Tidak menghormati hadis. Tidak ambil cana tentang hadis. Okay, masalah kedua, berwuduk sedang makan makanan yang kena api. Hadis keriwayatan pendam an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddau mimma massatin nar, Ahmad, Muslim dan Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwuduklah kamu kerana makan makanan yang disentuh api. Hadis Ahmad, Muslim dan Nasa'i. Berwuduklah kamu kerana makan makanan yang disentuh api. Masuk dari bakar apa. Hadis kedua tertuju an Maimunah radhiyallahu anhu qalat akala Nabi sallallahu alaihi wasallam min katifi syatin thumma qama fa shalla wa lam yatawadda. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis kedua tertuju dari Maimunah radhiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari makan daging paha depan kambing, sedang itu beliau pun bangun maka solat dengan tidak berwuduk lakinya. Maka depan kambing, paha depan kambing biasanya bakar ke ataupun goreng apa kata masuklah dah. Hadis Bukhari dan Muslim. Okay, hadis kedua yang benar menyatakan bahawa kita disuruh berwuduk sudah memakan daging yang telah disentuh api. Hadis kedua tertuju dinyatakan bahawa Nabi SAW tidak berwuduk sudah memakan makanan yang disentuh api, yakni daging dimasak atau dipanggang. Biasanya daging jarak dia panggil lah dah. Panggil bakar daging, panggil dah. Poin kedua, sebahagian para ulama berpendapat bahawa berwuduk sesudah makan makanan daging yang telah disentuh api itu wajib. Di antara yang berpendapat sedemikian ialah Ibn Umar, Zaid Ibn Thabit, Umar Ibn Abdul Aziz, Al-Hasan Basri dan Al-Zuhri. Mereka ini berpegang kepada hadis Aisyah. Jumhur ulama tidak mewajibkan wuduk kerananya majoriti ulama. Perbahasan kedua, mempertemukan arti kedua hadis ini lebih utama daripada memasukkan salah satu hadis. Maka apabila hadis ini dipertemukan natijahnya berwuduk sudah makan makanan yang disentuh api, daging dimasak atau dipanggang, sunat hukumnya bukan wajib. Nabi suruh ambil wuduk selepas makan masakan yang sentuh api ni.
Tak jadi wajib lah, sunat hukumnya. Kenapa gitu? Arah Nabi ada masa yang wajib, ada masa yang sunat. Ni kita kira sunat lah. Mempertemukan arti kedua hadis dengan cara sedemikian ini diakui baiknya oleh An-Nawawi dalam Majmu' Syarh Mazhab dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah lah. Kerujuk Al-Muntaqa juz 1 muka 8, Ta'liq Muttaqa juz 1 muka 29, Al-Attar juz 1 muka 262 hingga 24, Al-Munhalla juz 1 muka 243, Al-Mughni juz 1 muka 39, Al-Majmu' Syarh Mazhab juz 2 muka 57 hingga 60. Okey, masalah ke-133. Keutamaan berwuduk untuk tiap-tiap solat. Hadis ke-28 an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin biwudu'in wa ma'a kulli wudu'in bisiwakin rahmat. Hadis ke-28 dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidak menyukarkan umatku, tentulah saya memerintahkan mereka mengambil wuduk untuk tiap-tiap solat dan bersugi di tiap-tiap wuduk. Hadis Ahmad. Okey, hadis 29 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salatin. Qila lahu fa antum kaifa tasna'una? Qala kunna nusalli as-salawati bi wudu'in wahidin ma lam tuhdith. Rahul jamaah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata Rasulullah SAW berwuduk di tiap-tiap salat. Seorang bertanya kepada Anas, "Tuan para sahabat, bagaimanakah melakukan?" Anas menjawab, kami salat berapa salat dengan satu wuduk saja selama kami belum berhadah. Hadirin jemaah Muslim. Okey, pertama, hadis nombor 28 menyatakan bahawa wuduk untuk tiap-tiap salat tidak wajib. Ada macam wajib lah. Tak wajib lah. Sekiranya tidak menyekarkan umatku, tentulah saya memerintahkan mereka ambil wuduk untuk tiap salat dan bersugi tiap wuduk. Kata menyatakan tak wajib lah. Hadis ke-29 menyatakan bahawa mengambil wuduk untuk tiap solat adalah satu amal yang disunatkan saja, bukanlah wajib. Hadis 29 ni sokong lah. Poin kedua, kebanyakan ulama menetapkan bahawa wuduk untuk tiap solat tidaklah wajib. Sekadar sunat atau wajib. Kata Syaukani, dimaksudkan dengan tiap-tiap solat dalam hadis ini ialah solat fardu, tidak masuk solat sunat lah. Kalau Nabi suruh gosok gigi tu sebelum ambil wuduk tiap-tiap solat tu, arahnya itu sunat, bukan wajib. Kata At-Tahawi, mungkin berwuduk untuk tiap solat wajib atas Rasulullah sahaja. Mungkinlah. Sehingga sampai hari Fathu Makkah dan mungkin pula Nabi tidak berwuduk untuk tiap solat. Untuk menyatakan kebolehannya. Bolehlah. Tidak wajib. Poin ketiga, perbezaan ulama tentang wajib wuduk untuk tiap solat telah kami jelaskan. Dan kedua hadis ini memberi faham bahawa berwuduk untuk tiap solat fardu walaupun tidak berhadas adalah disukai. Rujuk Al-Muntaqa juz 1 surat 9, Al-Attar juz 1 surat 24 hingga 25, Al-Mughni juz 1 surat 34. Pada sekat tu dulu perbahasan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.